Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua ke Usrah Ilmuwan siri yang ke-67. Jadi pada malam ini kita bersama pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mampan Nadwah Ilmuwan ABIM, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. Jadi tajuk ni bagi saya agak menarik lah, sebab bila kita melibatkan sahabat alam ni, kita boleh relate dengan kelestarian alam lah. Jadi kenderaan elektrik sahabat alam. Jadi apa yang terlintas kat dalam kepala saya ni adalah kenderaan-kenderaan elektrik seperti kalau awamnya seperti LRT, MRT, apa lagi. Selain tu kat Malaysia ni lah yang saya baru baca tentang ada 3 brand kereta lah yang kita fully guna elektrik, iaitu Tesla, BMW dan juga Nissan. So saya rasa Prof akan mengupas lebih lagi tentang kenderaan elektrik sahabat alam ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Prof Kamarul untuk membentangkan tajuk usrahnya pada malam ini. Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih Sazwani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, saya nak kena share lah, dia masih disable. Boleh editable kan? Sharing. Adalah okey dah share. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Jadi alhamdulillah kita dapat berjumpa pada malam ini untuk membincangkan satu perkara yang saya rasa amat relevan, terutama dengan berlakunya banjir yang kita lihat sekarang di Selangor. Kerana apa yang saya kata nak bentangkan pada hari ini ialah the positive side of climate change, iaitu bahagian penyelesaian bagi climate change itu. Banjir itu adalah kesan negatif yang disebabkan oleh climate change yang berlaku. Saya takkan masuk secara detail kerana topik yang saya nak bincang ini lebih positif lah. Dan saya rasa elok juga kita pada hujung-hujung tahun ni membincangkan sesuatu yang positif rather than negatif. Jadi kalau tengok dekat gambar skrin ini itu adalah yang sebelah atas itu ialah motor yang kereta elektrik pada asasnya simple aja. Dia terdiri daripada magnet, 2 magnet, dan kemudian ada wire yang mengalir, dan apabila wire itu melalui magnet itu, bila kita alirkan arus, maka dia akan bergerak. So itulah dia konsep kenderaan elektrik ni. Dia very simple. Dan kalau tengok sebelah bawah pula gambar tu, dia untuk set up dia simple je. Ambil satu bateri yang hitam tu pada kayu tu adalah magnet, dan kita gulungkan wire dia sebelah bawah ni, maka dia akan berpusing. Dan pusingan ini digunakan untuk menjalankan roda, dan dia boleh bergerak. Jadi kalau kita tengok dari segi konsep asas dia agak simple dan memang menakjubkan kita jugalah mengapa kita masih tidak mengambil this into consideration. Okay. So saya akan bincangkan mengikut agenda perbincangan ini, sistem pengangkutan semasa, mengapa kita pilih elektrik, dan pilihan teknologi elektrik itu isap, dan akhirnya kesimpulannya itu adalah bahagian yang akan saya bintangkan. So kenderaan adalah satu yang penting lah. Dia ialah sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan, dan ia akan membantu kita dalam setiap perkara lah. Satu, sama ada untuk mengangkut kita daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun mengangkut barang yang kita perlukan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan kalau kita tengok dalam sirah ataupun dalam berdasarkan kefahaman sains sekarang ataupun kita tengok dalam Al-Quran, kita dapati angkutan yang mula sekali yang diterangkan dalam Al-Quran ialah ketika Nabi Adam alaihissalam turun daripada syurga turun ke bumi
Jadi kalau mengikut kefahaman sains sekarang ni, pengangkutan tersebut yang sebenarnya ialah proses annihilation, ya, annihilation. Dan itu juga dalam cerita Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Al-Anbiya. Jadi yang ini memang ada dalam Al-Quran. Jadi menunjukkan pentingnya angkutan ini. Dan yang paling famous sekali ialah cerita Nabi Nuh alaihi salam, ya, di mana dia telah membawa beberapa pasangan-pasangan tertentu, ya, ke dalam sebuah kapal, dan apabila berlakunya banjir, maka hanya yang berada dalam kapal itu sahaja yang selamat, ya. So kapal itu menjadi angkutan, ya, kepada umat yang beriman, ya, kepada Allah. Dan kalau kita pergi kepada berikutnya, itu dalam Nabi Sulaiman alaihi salam, kalaulah kita melihat, ya, walaupun terjemahan ayat tersebut memang apa orang kata tidak memberi maksud yang betul, ya, tetapi bagi ahli sains, ya, bila saya melihat bahasa Arab yang digunakan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana dia menggunakan angin, ya, dan angin tersebut, ya, dia boleh berjalan sebulan dalam masa satu hari. So yang ini yang sebenarnya dari segi konseptual, konsep dia adalah jet engine, ya, jet engine. Jadi maknanya pada zaman Nabi Sulaiman sendiri pun dah ada jet engine. Kita baru tahu pada zaman sekarang. Jadi inilah beberapa keunikan, ya, dalam Al-Quran dah cerita dah mengenai ini. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam, kita dapati ketika apa orang kata dia diangkat ke langit, ya, dan insya-Allah kita akan berjumpa Nabi Isa nanti pada hujung zaman nanti. Dia akan turun di Syria dan akan membantu umat Islam, ya, dalam memerangi orang kafir, ya. So itu proses itu kalau mengikut kefahaman sains, ianya adalah proses annihilation, iaitu di mana ditukarkan jasad Nabi Isa alaihi salam itu kepada dalam bentuk roh ataupun dalam bentuk jasad, dan roh dia itu ditukarkan kepada bentuk cahaya, ya, bentuk cahaya. So dalam fizik ini kita panggil itu annihilation, ya. So itu dari segi istilah fizik dia. So memang berlaku, ya. Nabi Muhammad SAW sendiri yang sebenarnya kita ketahui yang paling famous ialah cerita Isra dan Mi'raj, ya, dalam Isra dan Mi'raj, di mana satu kenderaan yang dibawa special, ya, daripada syurga yang dinamakan Buraq, ya, walaupun ramai pentafsir mengatakan Buraq tu dia adalah seumpama kuda, ya. Tetapi kalau kita go back kepada hadis yang menceritakan mengenai Buraq, saya tengoklah dari segi bahasa Arabnya dia bukannya kuda, ya. Dia lebih describe macam apa orang kata space punya vehicle, ya, satu space punya vehicle. Jadi kadang-kadang mungkin orang zaman itu bila dia baca description tu, dia apa yang dia nampak ialah kuda, ya, kuda. Tetapi wallahu alam, again we need to go into detail lah kalau nak tengok ni. Ini semua angkutan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tengok ini, angkutan ini terang dalam Al-Quran ni semuanya adalah canggih-canggih, ya, bukannya angkutan yang apa orang kata yang tak bagus. Cuma masalahnya ialah kita tak interpret mengikut apa pengetahuan. Dan sebagai kita ketahui, ya, sains itu berubah. Jadi bila sains itu berubah, kita perlu, ya, menggunakan Al-Quran itu sebagai asas rujukan kita, dan sains itu membantu, ya, dalam kita memahami. Jadi saya ingin nak memberitahu, ya, ada seorang Nabi, ya, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah kurniakan dia satu keunikan yang amat apa orang kata unik, dan hingga sekarang sains tidak boleh, ya, melakukan ini, iaitu dia boleh menukarkan daripada makhluk, daripada bahan tegar kepada cahaya, dan dia boleh berkomunikasi, melihat, mendengar dan mengawal, iaitu dua alam, iaitu alam dunia mengikuti fizik klasik, di mana hanya ia bergantung kepada penglihatan dan pendengaran, kepada alam cahaya, iaitu alam yang tidak boleh dialami oleh 5 panca indera manusia, dan nama lainnya kalau dalam Al-Quran dan hadis disebut sebagai alam gaib, ya, alam gaib.
Jadi Nabi Sulaiman ni unik, ya, Tuhan ciptakan dia. Bagaimana boleh berlaku? Sebagai ahli fizik kita kata ini adalah proses annihilation, ya, yang saya katakan itu di antara matter dengan antimatter. Jadi ini agak unik jugalah, iaitu proses rekombinasi, iaitu gabungan semula di antara matter dengan antimatter. Okey. Ini masih dia makhluk Tuhan tegar. Jadi ini adalah kekuasaan Allah, ya. Allah boleh buat dia ni. Dan ditakuti oleh makhluk cahaya, ya. Kalau kita baca Al-Quran, kita berarti jin pun takut, ya, dekat Nabi Sulaiman ini. Dan kalau kita baca Al-Quran, dia dapati bahawa jin ni dia tahu bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam mati, ya, ataupun wafat ketika tongkat dia dimakan oleh anak-anak, ya, dimakan oleh anak-anak, tengok-tengok pun dia jatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh. Baru jin tahu. Kalaulah dia tahu, kira lah, ya, anak-anak yang nak makan tongkat tu berapa lama, ya. Kalau jin tahu daripada awal lagi, dia pun dah tak nak ikut dah apa Nabi Sulaiman sebut. Jadi itu menunjukkan, ya, kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dia boleh memahami dan boleh bertutur, ya, dengan makhluk cahaya, burung, serangga dan binatang. Itulah dia kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mewarisi dia adalah warisan daripada Nabi Daud alaihissalam, ya, iaitu kalau kita tengok cerita Nabi Daud ni bermula dalam surah Al-Baqarah, di mana ketika itu dia berperang, ya, dengan di antara Nabi Daud dengan Jalut, ya. Dan dalam Jalut dan itu, maka berlakulah satu di mana Nabi Daud dia berjaya membunuh Jalut, ya, dalam Al-Quran diceritakan. So, angkutan dalam Al-Quran ini kalau kita nak boleh bagikan, terbagi kepada dua, angkutan di bumi dan angkutan di angkasa, ya. Jadi Al-Quran itu sendiri is very progressive, ya, berbanding dengan kita ramai orang kata Al-Quran ini backward, ya. Sebenarnya tidak, ya. Dia very progressive. Dia menceritakan angkutan di bumi dan angkutan di angkasa. Jadi katakanlah di bumi, dia menceritakan mengenai angkutan bagi yang mati dan juga yang hidup. Jadi dua-dua dia cerita. Dan ianya berlaku di darat, laut dan di udara, ya. Dan kes yang paling terkenal sekali ialah untuk singgasana Ratu Balqis, ya, di mana singgasana Ratu Balqis dipindahkan daripada Yemen terus ke Baitul Maqdis. Begitu juga dalam bika angkasa, yang paling famous sekali yang hidup dan pepecahan, ya, kerana Rasulullah pada ketika itu adalah manusia pepecahan, dan dengan bantuan malaikat dia pergi kepada Siratul Muntaha dan seterusnya naik ke atas langit, ya. So itu adalah proses Isra dan Mi'raj. Jadi kita dapati angkutan ni memang penting, ya, dalam Al-Quran. Dan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam Nahla ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yahluqu ma la ta'lamun. Dia menciptakan kuda, bagal, keldai agar kamu menunggangnya dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahui. Dan surah yang berikutnya mengenai kapal, ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam kapal, yang penuh muatan, dalam surah Yasin yang kita baca setiap hari Jumaat. Dan juga pada Nabi Sulaiman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa li Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asanna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum amrina nuzika min 'adzabis sa'ir. Dan kami tunduk ke angin bagi Sulaiman, yang perjalanan ni waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Mana dia satu pagi je dia hidup dalam sebulan, which is a jet lah sebenarnya. Dan perjalanan di waktu sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alihkan cairan tembaga bagi dia.
kerana dia gunakan tembaga, bukannya besi. Jadi tembaga ni sebenarnya adalah campuran besi dengan bahan lain. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kuasaannya dengan izin Allah. Jadi yang penting ialah ada izin Allah. Dan siapa yang menyimpang dengan mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang api menyala-nyala. Ini dalam surah As-Sabah ayat 12. Ini gerakan jasad ini, jasad itu akan mudah yang kita lihat kalau jasad itu bertukar daripada jasad cahaya kepada jasad bahan. Baru senang kita nak explain, kerana dalam surah An-Naml Ifrit, iaitu jin yang agak besar dan kuat sebenarnya, ketika diminta oleh Nabi Sulaiman untuk mengangkat tahta daripada Yaman ke Batu Maqdis, dia kata saya boleh angkat tu dalam sebelum kamu berdiri. Jadi nak tunjukkan dia kuat lah. Tetapi ada seorang yang punya ilmu dari Alkitab yang mengatakan bukan dia boleh angkat lagi cepat, iaitu hanya sebelum mata kamu terbuka sudah ada. Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah kerana dia mempunyai rakyat yang boleh buat perkara tersebut, dan dia sendiri adalah pemerintah yang bersyukur kepada Allah tak ada ilmu yang telah diberikan. Tapi malangnya ilmu ni dah hilang. Kita dari segi ahli sains memang kita masih mencari lagi ada kat mana ilmu ni, iaitu membawa dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dalam sains kita panggil ini adalah teleportation. Teleportation itu memindahkan sesuatu itu kepada dalam bentuk pempecal kepada cahaya, daripada cahaya kepada pempecal balik dan seterusnya. Jadi kita boleh angkut apa saja. So jaraknya itu lebih daripada 2,000 km. Dan kalau mengikut pandangan pengkaji arkeologi, berat tahta itu adalah lebih kurang 20,000 kilogram. Jadi dan dia lakukannya dalam kurang daripada mata berkedip. Mata berkedip ni kurang daripada setengah saat dia boleh angkat itu dan bawa daripada Yaman terus ke Batul Maqdis. Itu dia kekuatan ilmu ahli kitab yang kita telah kehilangan lah. Dan kita perlu mengkajikan, kita sebagai ahli sains perlu mengkaji balik supaya kita boleh dapat ilmu ni, dan banyak kegunaan yang kita boleh buat nanti insyaAllah. So kalau just nak discuss lah apa yang berlaku pada ini, the jin afrit, iaitu dicipta daripada api, dan ahli kitab yang cerita dari tanah liat. Dua-duanya boleh bergerak, dan kedua-duanya dengan menggunakan kekuatan berjaya mengangkut singgasan Batu Maqdis. So persoalan-persoalan ini memanglah boleh kita persoalkan untuk kita memahaminya. Kalau di angkasa pula, kita ada juga dalam surah Ar-Rahman, bagi siapa yang baca surah Ar-Rahman, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tebuskanlah. Kamu tidak akan mampu menembus dia kecuali dengan kekuatan. Walaupun mufassir meletakkan, jadi dia kata kekuatan itulah kekuatan Allah, tetapi bukan begitu saja maksudnya. Kalau kita tahu dari segi bacaannya bi sultan, iaitu bi itu adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan. Bi dalam bahasa Arab bila guna bi itu maknanya satu perkara yang mempunyai kekuatan. Memanglah Allah lah yang paling sesuai, tetapi kita juga boleh guna untuk benda-benda lain. Dan juga firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qamari idza tasaqqa tatarkabun tabaqan an tabaq. Jadi demi bulan, apabila menjadi bulan purnama sesungguhnya akan kamu jalani tingkat demi tingkat. Ini basically beritahu kita, sebagai contoh, sekarang ni nak pergi ke bulan, kita kena guna mula kapal menggunakan roket,
kemudian kita buang dengan roket tu, kita naik lagi roket lagi satu dan seterusnya, barulah kita sampai ke bulan. Jadi dia tingkat bertingkat. Itu yang dimaksudkan, ya, difaham dari sudut sains. Ya. Mungkin masa depan kita akan tengok maksud dia lain lah. Sains ni berubah, ya, dan ini tidak tetap. Ya. Jadi tapi dari segi kita sebagai awak Islam, kita lihat bahawa perkara ini mungkin berlaku. I think yang paling famous sekali adalah Isra' lah. Isra' dan Mi'raj. Jadi yang ini pun panjang lah kalau nak ceritakan bagaimana Rasulullah telah pergi, ya, daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan travel daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ya. Dan ini kita dapati, ya, bahawa ramai yang mengatakan bahawa kita tak boleh biarkan Baitul Maqdis tu masih berada dalam genggaman orang Yahudi, ya. Kerana kalau nak ikutkan di sini, mengapa Allah tak naikkan Rasulullah daripada Mekah, mengapa dia kena pergi ke Baitul Maqdis? Itu jadi uniknya Baitul Maqdis ni, dia straight, dia mengikut setengah ulama yang memberi tafsir, ya, ayat ini, dia ada straight atas itu adalah Sidratul Muntaha. Okay, so it's very interesting untuk kita memikirkannya. Itu adalah Isra' dan Mi'raj lagi sekali. Saya tak nak ceritalah go into detail. Dia mengambil, sepatutnya kalau naik unta 3 minggu nak pergi daripada Mekah ke Masjid Aqsa, tapi Rasulullah mengambil masa tak sampai pun setengah malam, dia dah pergi. Lepas tu dia naik ke langit pun tak sampai setengah malam. So, ini semua menunjukkan bahawa kemungkinan bahawa we need to learn more lah daripada segi sudut time dan space. Dan ilmu ni telah ada, ya, maka Allah telah tunjukkan kalau Rasulullah boleh buat Isra' dan Mi'raj, adakah ini satu wahyu ataupun adakah ini satu perkara yang kita sebagai ahli sains perlu mengkaji dan perlu mencari jalan, ya, untuk melakukan perkara yang sama. Mampukah manusia bergerak, ya, setara dengan kecepatan cahaya? Ini adalah yang bawa kecepatan cahaya. Kalau kita bawa, ya, sebuah pesawat ke tempat biasanya, ya, kita akan dapati, ya, bila kita bawa laju sikit, ya, kita akan dapati kita tertekan, ya, tertekan. Macam mana nak cerita tertekan ni? Dia menyebabkan kita stuck dekat kerusi kita, ya. Sebagai contoh dia ni lah, bawa tu dia terasa dia tekan. Itu kerana tekanan-tekanan, ya, dalam fizik memang kita dah tahulah, memang akan ada berlaku tekanan tersebut. Jadi memang susahlah untuk kita speed laju daripada cahaya ini. Okey? Jadi perlu difikir lagi lah. Jadi selalu apa yang kita buat ialah kita menggunakan satu pakaian yang khas, ya, untuk prevent itu. So ada setengah mufassir mengatakan bila Rasulullah pergi Isra' dan Mi'raj tu, kalau kita ingat, ya, dia dibedah, ya, dia dibedah. Jadi ada setengah kata actually bukan dibedah, dia dipakaikan dengan pakaian special ini supaya dia boleh tahan, ya, untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Itu satu pandangan tafsir, ya, tafsir mengenai tersebut. Ini adalah keajaiban, ya, Isra' dan Mi'raj. Kita boleh anggap itu sebagai satu mukjizat Allah, tetapi kita juga sebagai ahli sains, perlu memikirkan mungkin ada perkara yang boleh kita ambil benefit, ya, sebagai ahli sains. Dari segi fizik saja memang possible, ya, kalau nak tukarkan daripada pepejal kepada cahaya. Cuma ianya berlaku, ya, pada apa yang kita panggil sebagai partikel yang kecil, ya, partikel kecil. Tak ada lagi boleh buat, ya, pada partikel yang besar. Jadi yang ini adalah challenge lah bagi kita ahli sains dalam bidang ini. So ini berkait semuanya dengan cahaya, ya. Kalau dengan cahaya mempunyai jarak gelombang yang tertentu, maka kita, kalau kita buat kajian lebih lanjut, maka kita akan mungkin dapat penyelesaian ini. Dan apa yang kita perlu atasi ialah ada 4 fundamental forces dalam nature yang Tuhan telah ciptakan. Gravity dan electromagnetism, itu 2, dan lagi 2 ialah tekanan pada peringkat atomik, ya, pada peringkat atom yang baru kita discover, ya, iaitu the strong force dan juga the weak force.
Yang kedua ni, once kita dah discover semuanya, maka sekarang ni kita boleh tengok sama ada kita boleh menggunakan ilmu ni untuk tujuan dakwah kita. So, tentu apa orang kata yang menunjukkan bahawa dalam apa yang saya sebutkan kebanyakannya adalah dalam Al-Quran. Saya ambil dalam Al-Quran ya. Tapi apa yang kita nak tumpu kali ini hanya pada transportation di permukaan bumi saja ya. Kalau cakap pasal angkasa itu memang banyak lah. Kalau nak cakap pasal laut pun banyak, kerana kapal selam pun yang sebenarnya dicipta oleh orang Islam, tetapi orang lain yang dapat. Kita pun di Malaysia masih tak ada kapal selam. Kapal selam yang kita beli pun tak tahu boleh tenggelam atau tidak. Yang takutnya dia tenggelam dan tak timbul balik. Jadi inilah dia kita ya, masalah kita ya, ilmu kita cetek ya, agak cetek. Okey, so kita akan tengok dari segi udara di atas bumi saja. So kalau kita tengok dari sejarah ya, dia bermula dengan penciptaan steam ya. Bila berlakunya perubahan industri revolution ya, revolusi industri, kita mula diperkenalkan dengan kenderaan yang menggunakan steam. Kemudian diperkenalkan pula dengan kenderaan yang menggunakan arang batu ya, yang arang batu. Jadi arang batunya dibawa dan dibakar, maka dia akan dapat enjin. Tetapi impak yang paling besarnya ialah internal combustion engine. Nanti saya akan terangkan setiap satu daripada ni supaya kita boleh lihat ya bagaimana setiap enjin ini. Jadi internal combustion engine ini adalah yang orang kata breakthrough yang akhirnya menyebabkan semua kenderaan yang menggunakan ini, internal combustion engine ini. Dan sekarang ni apa yang saya nak perkenalkan elektrik ya, bukan ini ignitionnya saja. Maknanya macam motor setengah motor tu, siapa nak start, kalau start lama tu jenuh kaki, kita kena tekan baru dia start. Tetapi baru-baru ni kita dapati, baru-baru ni lah. Sekarang ni saya ingat Ustaz Zuhani kalau ada motor